Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Ustaz Agung Hormat Perking Kebangsaan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Ali Abdul Karim, Bendahari Hormat Perking Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Hasbullah Denisa, Penolong Ustaz Agung Hormat Perking Kebangsaan. Khususnya kepada ketua-ketua unit pengarah-pengarah, pegawai dan kaki tangan Perking Kebangsaan daripada skor termasuk daripada Perking Wilayah serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia, maka pada pagi yang penuh berkat pada pagi ini dapat kita berkumpul di dalam majlis perhimpunan bulanan Perking Kebangsaan. Hasil usaha yang telah kita berikan pada hari ini dapat memberikan kepuasan kepada anda semua, dan sama-samalah kita dapat memberikan lebih semangat lagi untuk lagu-lagu pada masa akan datang dalam perhimpunan nanti. Baik, seterusnya dipersilakan Ustaz Muhammad Jais Mariapan Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini dapatlah kami menghadirkan diri sempena majlis perhimpunan bulanan Perkim pada kali ini. Allahumma ya Allah, hiasilah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji.
Jauhilah kami dari sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Engkaulah Tuhan yang memberi ruang dan peluang untuk kami berbuat seketika untuk memegang amanah kerja di Perkim. Mudah-mudahan kami akan terhindar dari segala sifat mazmumah seperti sombong, riya, takabbur, saling tindas menindas, berburuk sangka antara satu sama lain, umpat mengumpat serta menyebarkan fitnah antara sesama kami. Tanamlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu Ilahi. Terimalah segala hasil usaha dan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah seperti mana yang Engkau kehendaki. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami memohon jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan penguasaan, doa yang dimakbulkan, dosa yang diampunkan, serta dijauhkan dari segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri Rais Datuk Zullah, tuan-tuan dan puan sekalian. Pagi ini isteri saya tanya kenapa dipakai baju Melayu. Saya tak tahu lah dia bimbang pergi atau pergi mana-mana. Saya beritahu pada dia kenapa saya pakai baju Melayu. Dan dia pun terlupa. Dulu masa dalam kabinet memang setiap hari Jumaat saya pakai baju Melayu. Baju Melayu ada banyak juga, tapi kalau tak pakai nanti baju komplain kenapa kita tak pakai dia. Jadi eloklah, kalau tidak dia akan rusak juga. Jadi hari ini saya alhamdulillah syukur kepada Allah kita dapat jumpa dan insya-Allah dapat meremajakan Perkim ini, walaupun usianya pada tahun ini sudah 60 tahun. Bagi seorang insan kalau 60 tahun mereka akan mula berfikir tentang kematian. 60 itu adalah usia yang sudah lanjut. Dan Perkim bila sudah berusia 60 tahun, saya fikir dia bergantung pada kita, bagaimana kita menguruskan Perkim. Dan saya percaya walaupun usianya 60 tahun, saya tak fikir Perkim mahu mati. Perkim tak mahu mati dan tak boleh dimatikan. Dan boleh kita jadikan 60 tahun yang pertama ini sebagai tahun departure ke arah kebaikan, kemajuan dan yang lebih besar. Jangan fikir bahawa 60 tahun ni menggali tahun akhir, lepas ini Perkim dah tak ada lagi. Jadi oleh kerana itu saya di samping bersyukur kepada Allah SWT, walaupun jumlah kekitangan Perkim taklah sampai 1 juta orang seperti dalam pentadbiran kerajaan. Dalam pentadbiran kerajaan, jumlah kekitangan kerajaan sekarang ini Tan Sri lebih pada dalam 1.5 million. Itu kerajaan. Tapi adakah jumlah itu menggambarkan kekuatan? Dan kalau jumlah itu kecil, maknanya ia tidak kuat. Ia bergantung pada kita sendiri. Walaupun Perkim ini anggota yang menjadi anggota dalam pentadbiran kita hanya lebih kurang dalam 108 orang sahaja.
Tapi kita perlu ingat bahawa Perkim ini sudah dikenal bukan kerana jumlah kajiannya, tapi Perkim dikenal kerana misinya, kerana ia diperkenalkan oleh seorang Perdana Menteri dalam tahun 60 dulu. Maka kerana itu saya yakin kita sebagai anggota Perkim ini yang menguruskan pentadbiran, kita mesti berazam untuk tidak mensia-siakan harapan daripada almarhum Tun Abdul Rahman. Jumlah kita kecil tapi misi kita besar. Dan bila kita mendengar sebuah lagu, bukan maksud kita untuk mendengar dan berdindang, hanya berdindang dengan lagu itu, tapi perlulah kita menghayati apakah maksud kata-kata itu. Kalau kita mengharapkan pihak lain untuk menghayatinya, tapi kita di sini tidak menghayatinya, maka ia tidak ada arti. Kalau kita nak meningkatkan dakwah, kita nak meningkatkan persaudaraan, maka mestilah kita mulakan dalam kalangan kita yang kecil ini. Kerana jumlah yang kecil ini, saya fikir impaknya sangat besar. Dan Perkim jangan dilihat tentang kedudukan di pusat saja. Tuan-tuan bolehlah sentiasa bermuzakarah dan berhubung dengan Perkim di bahagian-bahagian, kerana Perkim kekuatannya bergantung pada bahagian dan cawangan. Kita perlu mengetahui bahawa Perkim cawangan ada peranan, Perkim bahagian ada peranan, dan kita di pusat merupakan satu kumpulan yang menyelaras dan merancang untuk kebaikan, dan rancangan-rancangan harus akan dibuat secara bersama. Pada masa ini, tuan-tuan yang bekerja di Perkim ini, kadang-kadang kita diajak oleh sekitaran. Bila menyebut Perkim, kita nampak pusat, bukan pusat tubuh kita. Kita nampak Perkim kebangsaan. Sebenarnya Perkim ini perlu dilihat secara keseluruhan. Apakah peranan Perkim cawangan, apakah peranan Perkim bahagian, dan apakah pula peranan Perkim besar. Jadi kerana itu, hari ini tuan-tuan kita berada di sebuah bangunan. Bangunan ini sudah berusia berpuluh-puluh tahun. Dan saya fikir hari ini kalau kita renung secara mendalam, hari ini hari bersejarah, kerana kita berusaha untuk menceriakan bangunan ini. Saya diberitahu oleh Tan Sri Bendahari, dia kata suatu masa dahulu dia masuk ke Perkim ini, dia masa golak dan dia orang Negeri Sembilan. Saya mula ingat tak faham apa maksud golak. Rupanya tidak ada keceriaan, dan kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Tapi memang saya fikir suatu masa dahulu bangunan ini tidak begitu diketahui bahawa apakah kegiatan yang utama di bangunan ini. Mungkin kita lihat ada majlis Islam wilayah atau lain-lain, tapi orang mungkin kurang merasakan keberadaan Perkim di bangunan ini, walaupun Perkim memiliki bangunan ini. Jadi hari ini kalau dalam tahun 60 dulu, pada suatu hari, iaitu hari pembukaan bangunan ini, saya fikir meriah. Seperti yang tuan-tuan lihat gambar di kiri kanan entrance bangunan ini, di sebelah kanan kita masuk bangunan ini, kita nampak wajah almarhum Tun Abdul Rahman. Dan di sebelah kiri bangunan ini kita lihat ada plak yang menyatakan bahawa peresmian bangunan ini dihadiri bersama oleh wakil daripada kerajaan sebuah negara Islam, iaitu kerajaan Libya. Kerana kerajaan Libya telah setelah diyakinkan oleh Tun Abdul Rahman, maka kerajaan Libya sanggup bekerjasama membina bangunan ini.
Dan saya kalau kita bayangkan balik peristiwa itu, itulah suasana yang mulia. Dalam tahun 66 satu upacara yang mulia pembukaan bangunan ini. Tapi selepas itu seperti kata Tasri kepada saya, itu dia galak kerana kita tidak menceriakan bangunan ini. Kita tidak mengatakan bahawa kita menjadi champion untuk keceriaan, tapi tugas kita adalah untuk menceriakan bangunan ini, menjaga entrance ini. Kerana bila kita masuk ke Pekin, kalau entrance ini tidak menggambarkan keceriaan, maka mungkin orang berkata bahawa tidak ada sesuatu yang lain dalam Islam. Kita memuluskan Islam dan masuk ke pintu nampak tak begitu ceria. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa bukanlah mudah untuk kita mendapat keizinan daripada pihak Majlis Agama Islam Wilayah atau Jabatan Agama Islam Wilayah untuk mendapat keizinan mengadakan sembahyang Jumaat di level ini. Adakah tuan-tuan terbayang bahawa suatu masa di bangunan ini ada sembahyang Jumaat? Tapi sekarang telah berlaku. Mungkin kita ditolong oleh apa yang berlaku sekarang ini, iaitu COVID-19. Tapi yang penting adalah peristiwa Jumaat berlaku sekarang di bangunan ini. 60 tahun usia Pekin ini tak pernah terfikir bahawa kita akan dapat mendirikan Jumaat di sini. Tapi sekarang kita perlu mengetahui bahawa keadaan sedang beredar kepada satu zaman yang saya fikir lebih baik lagi. Jadi kalau dalam kempen COVID-19 ini kita berkata bahawa, atau kita dianjur berkata bahawa kita menjaga kita, saya fikir di Pekin ini kita tugas sedikit dalam konteks seperti ini. Kita majukan diri kita dan kita majukan Pekin kita. Pekin tak boleh maju kalau kita tidak majukan diri kita. Jadi sebab itu saya fikir kita sudah ada lagu resmi, kita sudah ada dataran yang di dataran ini pada pukul 12.30 nanti akan dipenuhi oleh para jemaah yang tak pernah kita fikirkan. Kerana pada mulanya saya fikir jemaah bagi jemaah ini hanya dalam bilik itu saja. Tapi bila berlaku, dia melempah sini. Dan saya fikir ini satu pertanda yang baik. Kerana kalau sekiranya Allah mengizinkan, mungkin suatu masa nanti sama ada dalam bangunan ini ataupun di sekitar bangunan ini akan ada satu ruang yang resmi yang dinamakan sebagai musalla yang besar. Tidak mustahil. Kalau kita lihat bangunan tabung haji, bila dia buat bangunan tabung haji yang macam lukas tangkap ikan tu, dia tak ada surau. Tapi kemudian baru dia sedar bahawa tabung haji mesti ada satu simbol tempat sembahyang. Maka mereka bina bangunan baru tambahan yang kita lihat ada kubah tepi bangunan itu, dan itu sudah menjadi surau yang sudah diberi taraf boleh buat di mana. Kalau tabung haji boleh berbuat demikian, saya fikir kalau mustahil, walaupun pada masa itu saya bersabda sini tak mesti kita ada ataupun tidak, tapi mission Pekin itu terus berjalan. Mungkin suatu masa nanti kalau ada space yang sesuai, mungkin ada satu bangunan yang dilihat daripada luar, ada menaranya, ada kubahnya. Kerana itulah yang paling sesuai dengan sebuah pertubuhan yang bernama Pekin. Bagaimana ada pertubuhan Pekin tapi tak nampak langsung simbol dari luar tentang beribadah. Jadi sekarang kita mulakan di sini dan sambutan yang baik, maka sudah tentulah kita mempunyai satu harapan dan kita bina asasnya sekarang. Usia Pekin 60 tahun, tapi sekali lagi saya nak sebutkan bahawa 60 tahun Pekin bukan bermakna sekarang Pekin perlu berfikir tentang kematian. Pekin perlu berfikir bagaimana harus diteruskan supaya dia jadi lebih besar lagi, bukan untuk diri kita, tapi untuk meneruskan mission yang telah
diasaskan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Tuan-tuan kena faham, dan tuan-tuan warga Perkim, kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita merasa bahawa kerja kita di sini sebagai kerja yang tidak begitu penting. Dan satu perkara yang penting dalam melaksanakan, kita majukan diri kita dan kita bina kemajuan dalam Perkim, saya fikir kita perlu melihat bagaimana cara kita hendak membuat reformasi, bagaimana harus kita reform diri kita. Dan untuk reform ini memang bukan perkara yang mudah. Kita tidak boleh reform orang lain kalau kita tidak mulakan reform diri kita sendiri. Saya teringat satu riwayat, ada disebutkan bahawa Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, ini diriwayatkan, Nabi Musa berkata dalam bahasa Arabnya, ma ajastu an ihya'il mauta walakinni fashiltu fi islahil ahmaq. Ini tafsir lain boleh terjemahlah. Kalau tak boleh terjemah, saya akan terjemahkan tafsir. Nabi Musa pernah berkata, aku tidak sukar untuk menghidupkan orang mati, tapi aku gagal untuk memperbaiki orang yang ahmak. Apa maknanya? Nabi Musa mendapat mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menghidupkan orang mati. Itu salah satu daripada mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Sebab itu dia berkata bahawa aku tidak sukar untuk menghidupkan orang mati, kerana itu mukjizat Allah beri kepada dia. Tapi aku gagal untuk memperbaiki orang yang bodoh. Itu Nabi Musa saja. Kerana nak perbaiki yang bodoh ini cukup memang sukar. Yang bermakna bahawa kita kena berusaha banyak untuk memperbaiki orang yang tidak mempunyai kesediaan untuk menerima fikiran orang. Dia mahu fikiran dia saja diterima. Kalau sekiranya dia berfikir demikian, maka dia tidak boleh melakukan islah, dia tidak boleh melakukan reformasi. Dia mesti berusaha untuk memperbaiki. Kalau di hadapan kita ada orang yang dia tak langsung bersedia untuk mendengar fikiran orang, dia mahu fikiran dia saja diterima, maka itulah yang Nabi Musa kata, walakinni fashiltu fi islahil ahmaq. Kita nak kita pergi berhadapan dengan berbagai-bagai orang. Ada yang mempunyai pengetahuan tinggi, ada mempunyai pengetahuan yang sederhana, ada pengetahuan yang kurang. Jadi itu kesusahan kita. Jadi usaha kita mesti kita lipat gandakan. Kita perlu islah diri kita. 108 orang ini, saya fikir bagaimana kita boleh reform orang lain. Kalau kita tak boleh reform diri kita, saya direformkan oleh orang lain, saya reformkan. Sama-sama lah kita mulakan dengan 108 orang ini. Mulakan dengan jumlah yang saya fikir tidak lebih daripada 150 orang. Kerana jawatan kita di sini, kita tidak isi sepenuhnya. Banyak lagi keperluan, tapi tak isi. Kerana kita bergantung kepada punca keuangan. Dan kita tidak mahu bergantung pada pemberian saja. Kita mesti develop keupayaan untuk kita dapat generate income sendiri. Ini perkara ini boleh berlaku dengan mudah, dengan syarat kita fikir bahawa jangan kita mempermasalahkan sesama kita. Jangan kita fikir bahawa yang ada di Perkim ini semua tak elok. Kerana bila kita mempunyai fikiran yang dipanggil sebagai warak minded, maka kita tidak boleh maju. Kita mesti berfikir bahawa kita boleh perbaiki.
kita boleh perbaiki, dan kebaikan ini boleh berlaku menerusi memajukan diri kita, perbaiki diri kita. Saya pun lemah, saya bukan kuat, tapi kekuatan itu sebenarnya adalah dibina atas kelemahan. Kalau orang mengatakan bahawa saya mempunyai pengetahuan yang tinggi, ada yang lain semua tak pandai, atau yang tak ada degree tak bagus, tapi kita perlu ingat bahawa perkara ini pertumbuhan kebajikan. Dia tidak mensyaratkan mesti ada PhD, tidak mensyaratkan mesti ada profesor, kerana kita nilai perkara ini daripada segi komitmennya memajukan dakwah. Walaupun dia ada SPM saja, mungkin yang ada SPM itu lebih berarti daripada yang berdegree. Itulah pertumbuhan kebajikan. Kalau dalam perkhidmatan yang lain memang ada requirement yang berlainan. Perkara ini kita nilai what is your contribution to make Islam stronger and stronger. It's not based on your degree. Kalau kita ada degree tapi kita menghancurkan keyakinan terhadap Islam, maka tak ada makna. Saya dengan tasir ada degree lah, tapi kita mengaku bahawa bukan degree yang menyebabkan pergi maju. Tengku Kak Rahman tak ada PhD pun, Tengku bukan profesor pun, tapi tak ada masalah kerana dia komitmen yang tinggi bagi memajukan Islam. Saya sangat appreciate mereka yang berjaya dapat meramalkan orang Islam, kerana saya tahu bahawa ramai juga pendakwah perkim ini yang tak ada degree, tapi mereka telah berjaya menarik beratus-ratus orang masuk Islam. Dan saya sendiri, saya malu kalau saya ada degree tapi saya belum berjaya menarik orang bukan Islam masuk Islam, maknanya saya fail. Dan yang tak berdegree itu lebih bermakna. Itulah perkim. Jadi tuan-tuan yang fikir tentang ijazah, berfikir apakah yang kita buat. Itulah perkim. Itulah kekuatan perkim. How much we spend our time to make Muslims stronger, and the number increases from time to time. That's what we want. Jadi saya sekali lagi, akhirnya saya tak boleh lupa bahawa hari ini hari bersejarah kerana kita ada pasukan choir. Tahniah kepada pasukan choir. Dan ini choir yang pertama since 60 years of perkim ni. Inilah secara rasmi ada choir. Semua layak untuk menjadi bidu wanita dan biduan, tapi kita pilih 6 mewakili kita. Saya nak masuk tapi saya tak layak. Tasri pun nak masuk tapi kita tak layak, tapi dia kata kita dah tua lah. Yang penting dalam 12 orang ini, 6 lelaki 6 perempuan, dia betul-betul perhatikan. Ia menggambarkan imej perkim. Ada yang berketurunan Melayu, ada berketurunan Thailand, Siam, ada orang Siam, ada India, ada Cina. Itulah ada tinggi perkim. 6 campur 6 perempuan, 6 lelaki, berbagai keluarga. Kita ingin masukkan juga orang daripada Eropah, tapi kita belum ada lagi. Mungkin satu masa kita akan mulakan, kerana saya kena sebut, kita terima kasih dan beri tepukan khas kepada saudara our brother Firdaus yang menjadi konduktor. Mana-mana Firdaus, tiga punya, come forward. They want to see you. Come here, come forward. Inilah yang menghidupkan pasukan choir kita, saudara Firdaus. Dia berasal daripada Filipina, dan dia beritahu saya dia sudah belajar Islam menerusi perkim ini. Alhamdulillah, now he becomes our brother, dan dia menjadi konduktor pada pasukan choir. Yang kita harap Firdaus boleh teruskan usaha ini, kerana mungkin kalau tuan-tuan semua setuju, mungkin kita kena latih kadang-kadang pula
Sebab kita ada choir kanak-kanak. Siapa yang ada anak, please register to Berkim. Kita nak pilih. Tapi anak kena ada lelaki ada perempuan lah. Jadi itu satu saluran dakwah, menasyid, nyanyi lagu-lagu, tapi mesti I think we need your help. If you can spend your time with us in the future to train our children, tapi our children must come from different races. That's one of the most important image of Berkim. Jadi terima kasih kerana you speak Malay. Malay, kami juga Melayu. Jadi terima kasih kepada ni, dan hari ini saya nak maklumkan bahawa sejak daripada kita mengadakan Sembahyang Jumaat, kita telah terima, tak disangka-sangka ada penerima pula. Ada penerima bagi donation. Sembahyang Jumaat dia sedekah, banyak sedekah. Dan Datuk Rasulullah nampak daripada saya jumlahnya memang kita buat Jumaat bukan kerana kita nak cari duit, tapi mereka telah bersedekah. Kalau orang bersedekah selepas Sembahyang Jumaat, maka tidaklah adil kalau kita tidak bersedekah balas. Maka hari ini juga, mulai daripada hari ini, kita akan lancarkan satu kios untuk bersedekah balas. Kita dapat duit bukan untuk kita simpan, jadi sedekah orang. Maka kita akan ada satu corner yang kita namakan sebagai kios Zam-Zam. Bukan air Zam-Zam, kios Zam-Zam itu adalah satu jenis, satu kejadian Allah yang diperlukan oleh kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa air. Maka kita namakan kios ini bukan kios air Zam-Zam, tapi namanya kios Zam-Zam untuk menolong yang susah. Hari ini pelajaran saja, tapi kios ini akan dibuat pada setiap minggu, dan kalau keadaan mengizinkan mungkin kita buat setiap hari. Dan saya tahu bahawa di sini ramai juga orang yang susah. We receive some money, we give back to people. Jadi hari ini permulaan, orang luar tak tahu lagi. Jadi yang kita sediakan ini menjadi rezeki tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan boleh ambil hari ini. Jadi ini permulaan. Tapi pada setiap hari Jumaat ada, saya dah bincang dengan Tan Sri dan Datuk Rasulullah, sebagai permulaan setiap hari Jumaat dari pukul 9 sampai pukul 12, dan daripada pukul 2 sampai pukul 4 ada macam-macam lah makanan, beras ke apa, itu akan datang. Tapi hari ini kita sediakan makanan dulu, ambillah, ini rezeki tuan-tuan. Sempena pelancaran kios, apa nama? Kios Zam-Zam Kebajikan Berkim. Jadi terus saja saya sampaikan, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita akan dapat sama-sama memajukan Berkim, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput yang bagi Tan Sri sekali lagi untuk menyampaikan satu cenderia hati penghargaan kepada saudara Puan Mikimah binti Yud yang merupakan salah seorang staf kaki tangan daripada Pusat Pengenalan Strok Berkim yang telah pun berkhidmat sejak daripada tahun 1995. Kalau masa itu saya umur baru 10 tahun, tahun 4. Jadi dengan itu silakan Puan Mikimah binti Yud untuk menerima sedikit penghargaan daripada Berkim yang akan disampaikan kepada Tan Sri. Silakan Puan Mikimah yang telah menamakan bagi perintah beliau pada Ogos 2020. Terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan oleh beliau. Dan saya bertanya dengan Puan Azizah tadi, beliau menunjukkan kerjaya sebagai salah seorang kaki tangan store pada tahun 1995 sebagai tukang masak, dan sehinggalah sekarang menabur waktu usia dan baktinya untuk Berkim. Terima kasih banyak-banyak kepada penghargaan kepada pasukan upaya Berkim kebangsaan. Firdaus Abdullah sebagai ketua kumpulan kita yang telah pun. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Saufi Razali sebagai pasukan kata Tune Auto. Tune Auto. Ini kira tarik je. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Jais Mariaman Abdullah juga berperan
kanan sebagai vokalis yang tarik suara ni. Dipersilakan Encik Muhammad Syah Haji Muhammad Anwar. Seterusnya Encik Muhammad Zuhairi Ishak. Ini sama dengan saya sebagai tim tune bass. Kita tak boleh tarik, kita data je suara. Saya Sirah Abdul Ghani. Dipersilakan seterusnya Puan Nur Lari Arifin Suratman. Ini soprano. Puan Siti Fatimah Lada Abdullah. Nah. Diikuti Puan Nur Syahira Musa juga dalam tim soprano. Seterusnya dipersilakan Cik Naili Nizam. Seterusnya Cik Nur Syazlin Al Samsul Bahari. Silakan. Baru masuk dia dah kena jadi pasukan kaya. Bagus. Dan yang terakhir dipersilakan Encik Muhammad Syahril Rosli Ahmad Zahudi. Sebagai tanda pelancaran kelas Samsat.